Betul ke kalau kita masuk tentera ni kita boleh pergi ke luar negara, berjalan satu dunia? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakir Tokai, welcome to my channel. Hari ini aku nak ceritakan peluang-peluang untuk mereka yang masuk ke dalam Angkatan Tentera Malaysia ni untuk pergi ke luar negara. Saban tahun, Angkatan Tentera Malaysia menghantar ribuan pegawai dan anggotanya ke luar negara atas sebab-sebab yang berbeza. Jadi hari ini aku akan share peluang-peluang ni untuk korang semua tahu. Kepada yang belum lagi masuk askar tu dan teringin nak masuk askar, korang dengar apa peluang korang untuk pergi ke luar negara, okey? Peluang yang pertama sekali adalah pada peringkat asas atau pada peringkat latihan. Ini peluang ni biasanya kepada pegawai kadet. Pegawai kadet yang dah habis dalam satu tempoh latihan biasanya akan di-assess, dia akan dinilai. Kalau dia mantap, dia akan diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di akademi tentera di luar negara. Biasanya kalau di US, untuk tentera darat ada West Point, untuk Navy dia ada United States Naval Academy. Untuk di UK pula tentera darat ada Sandhurst, dan untuk tentera laut ada BRNC atau Britannia Royal Naval Academy. Ini pusat pengajian angkatan tentera yang popular lah untuk Angkatan Tentera Malaysia. Peluang keluar negara yang seterusnya adalah melalui menghadiri kursus. Jadi ini untuk pegawai dan anggota yang telah pun dalam perkhidmatan. Apa yang aku masukkan kursus ni dia lebih bersifat jangka pendek. Mungkin hari, mungkin minggu ataupun beberapa bulan yang kurang daripada 6 bulan lah biasanya. Jadi peluang ni pun tak kira, ada di seluruh dunia. Peluang yang ketiga adalah melanjutkan pelajaran. Melanjutkan pelajaran ni biasanya 6 bulan ke atas, 1 tahun ke atas. Apa yang menariknya untuk melanjutkan pelajaran melebihi setahun ni, peserta boleh membawa keluarga. Jadi siapa yang ada keluarga tu, ini peluang. Kalau dapat peluang untuk keluar negara melanjutkan pelajaran lebih setahun, biasanya memang akan bawa keluarga. Dan juga ini peluang untuk pengalaman kepada suatu keluarga lah untuk tinggal menetap di luar negara. Okey, tadi aku dah cerita beberapa cara Angkatan Tentera Malaysia menghantar pegawai dan anggota dari keluar negara, tapi dalam jumlah yang kecil yang aku sebut sebelum ni. Untuk jumlah yang besar, biasanya peluang untuk kita keluar negara ni adalah melalui lawatan operasi. Lawatan operasi ni macam tentera laut, kapal dia terlibat operasi berlayar dan akhirnya dia ada peluang untuk masuk pelabuhan di negara luar. Jadi itu lawatan operasi. Jadi waktu masuk pelabuhan luar tu, jadi berpeluang lah untuk melawat negara tersebut. Selain daripada operasi, pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia juga berpeluang melawat negara luar jika terlibat dalam exercise. Exercise ni bahasa dalam tentera ataupun kita panggil latihan. Latihan kerjasama dengan negara-negara luar. Saban tahun memang banyak exercise sama ada dalam ASEAN ataupun melibatkan negara luar. Jadi kalau macam kita ada Malindo, Malaysia Indonesia, bergile-gile buat di Malaysia, buat di Indonesia. Ataupun Malfi, Malaysia Filipin, sama juga buat giliran. Malapura, Malaysia Singapura. Tale, Thailand, Malaysia. Jadi ini exercise negara ASEAN. Jadi berpeluang untuk kita pergi ke luar negara jika host tahun tu adalah negara luar. Kalau kena kita host, dia yang datang ke negara kita. Sebut pasal exercise ni juga memang terdapat ada penganjuran exercise di luar negara ASEAN yang kita berpeluang menyertai. Jadi ini adalah lebih jarang berlaku lah. Tapi peluang tu tetap ada dari tahun ke tahun, bergantung pada situasi semasa. Seterusnya, aku rasa ini adalah satu medium yang mana paling ramai pegawai dan anggota kita dihantar ke luar negara, iaitu berkhidmat di bawah panji-panji PBB. Aku sendiri pernah berkhidmat di bawah pengaman PBB di Lubnan. Jadi apa beza pengaman dan pemerhati ni? Pengaman biasanya dia dalam jumlah yang banyak. Kita akan pergi dalam bentuk satu company, satu batalion ramai. Pemerhati ni mungkin seorang daripada Malaysia bercampur gaul dengan beberapa orang daripada negara lain punya anggota tentera. Jadi dia beza dekat situ. Contohnya macam Malbat di Lubnan, anggota dia 800 lebih. Sekali naik flight, 4 penerbangan. Seminggu satu grup. Cukup 800. Jadi aku rasa di bawah PBB ni yang paling ramai sekali pegawai dan anggota kita berpeluang untuk berkhidmat di luar negara lah. Seterusnya, satu lagi medium yang boleh pegawai dan anggota kita ke luar negara dalam jumlah yang ramai adalah perolehan aset. Macam sekarang yang tengah current adalah perolehan aset tentera laut. Kapal kita dibuat di China contohnya. Jadi first crew ni, pegawai dan anggota yang pertama dah pergi buat latihan dekat sana. Macam sebelum ni kapal selam, diorang menetap kat sana bertahun-tahun. Macam tu juga bila tentera darat buat perolehan kereta kebal ataupun kereta perisai di Turki, pegawai dan staf dihantar ke sana untuk buat perolehan. Contoh seterusnya, tentera udara nak beli
pesawat baru daripada negara mana. Jadi pegawai dan anggota dihantar ke sana. Kadang-kadang mengambil masa bertahun menetap di sana. Tadi dah cerita yang part hantar ramai-ramai. Sekarang kita part yang sikit-sikit pula. Peluang untuk pegawai dan anggota tentera ke luar negara. Seterusnya adalah pegawai dan staf kedutaan. Untuk pegawai biasanya dia ada jawatan penasihat pertahanan ataupun timbalan penasihat pertahanan di kedutaan-kedutaan yang besar lah. Untuk anggota pun ada pos-pos yang sama. Bila dah ada penasihat pertahanan adalah staf tentera di bawah dia. Jadi ini peluang untuk ke luar negara sebagai pegawai dan staf kedutaan negara kita di luar negara. Seterusnya, pegawai liaison ataupun pegawai perantara. Ada beberapa tempat macam penyelidikan ke, pemerhatian ke memerlukan pegawai liaison daripada negara kita. Jadi kita pun hantar wakil kita untuk bekerja dalam organisasi tersebut. Macam di Singapura kita ada, dekat Australia pun kita ada. Jadi pegawai liaison, pegawai perantara. Ini biasanya seorang sajalah. Seterusnya adalah program pertukaran pegawai. Program pertukaran pegawai ni biasanya di pusat latihan. Di luar negara ada pusat latihan kan. Kolej tentera dia ke. Jadi mungkin dia offer kepada pegawai untuk buat pegawai latih di pusat latihan tersebut. Jadi kita boleh hantar pegawai kita untuk menetap di luar negara, di Akademi Tentera Luar Negara sebagai pegawai yang melatih. Ini peluang yang jarang-jarang ada lah, tapi ada. Dan yang terakhir sekali adalah menghadiri persidangan. Saban tahun memang ada macam-macam persidangan untuk kepakaran berbeza. Hidrografi, persidangan pegawai perubatan, persidangan pegawai artileri yang dianjurkan di seluruh dunia, dan pegawai dan anggota kita dijemput untuk berkongsi pandangan, membentangkan kertas kerja. Bila Angkatan Tentera memilih untuk menghantar wakil, jadi siapa yang terpilih itu berpeluang lah untuk membentangkan kertas kerja dia, memberi pandangan, berhujah. Jadi inilah juga peluang kepada pegawai dan anggota kita untuk keluar negara. Okey, peluang untuk keluar negara tak terhad kepada yang aku sebut tadi saja. Banyak lagi peluang lain. Yang aku sebut tadi mungkin 10 atau 11 saja. So itu dah peluang yang aku sharekan kepada korang yang berminat nak join Angkatan Tentera ni dan ingin keluar negara. Memang banyak peluang untuk keluar negara. Jadi kalau korang sempat berkhidmat dalam tempoh beberapa tahun, takkan tak dapat peluang langsung untuk pergi kan? Aku rasa insya-Allah ada. Jadi tanamkan minat, join Angkatan Tentera, insya-Allah anda akan berpeluang ke luar negara. Kepada yang dah bersara ataupun masih dalam perkhidmatan dapat keluar negara di bawah Angkatan Tentera Malaysia tu, boleh korang komen atas tujuan apa korang dapat keluar negara dulu tu. Jadi sampai sini saja perkongsian aku pada malam ni. Aku harap korang dapat subscribe, komen dan like video ni, dan juga kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.